Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua semesta? Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam channel Ajaran Panti sahabat. Di dalam perkongsian modul menguncung udahgalah ya sahabat. Okey, jadi kesempatan ni saya ingin mendoakan semoga sahabat-sahabat semua sihat walafiat, diberikan kekuatan, kepayaan dan dipermudahkan segala urusan, dan doakan juga saya di sini sahabat semoga diberikan kesihatan ke atas diri saya dan dipermudahkan segala urusan untuk membantu rakan-rakan baru, sahabat-sahabat baru dalam dunia arena memancing udahgalah ini sahabat. Alhamdulillah bersyukur saya kerana dapat menyediakan sedikit modul untuk episod yang ketiga sahabat, sambungan yang lepas. Okey, jadi usaha yang ketiga ialah apa dia sahabat agak-agak usaha yang ketiga yang perlu ada. Okey, ini sahabat umpan. Okey sahabat, umpan dalam mancing kita perlu ada umpan lah. Untuk mendapatkan udahgalah kita perlu ada umpan. Okey, apakah umpan-umpan tersebut sahabat umpan yang pertama, umpan udang beras. Okey, udang beras ni sahabat boleh didapati di bahagian hilir sungai lah, yang dijala ataupun ditangkap ketika air surut timpas. Maknanya air kering, air mula pasang tu dah tak boleh lah nak dapatkan udang beras ni. Biasanya kalau air surut timpas ni biasanya waktu malam, bawa lah ke subuh sahabat Udang beras ni memang sangat popular sahabat kerana yang saya diberitahu dan dikongsikan oleh rakan-rakan di mana udang beras ni bau dia tu kuat untuk menarik perhatian udanggalah. Okey, umpan yang kedua iaitu umpan udang pipih sahabat. Dia udang juga tapi dia bentuk pipih dan memanjang. Beza dengan udang beras sahabat, udang pipih ni dia nipis sikit. Dia lembut, nipis. Kalau selain pada udang galah yang suka, ikan-ikan pun suka. Tapi kalau yang besar-besar dia tu, yang panjang tu, biasa dia orang buat mancing siakap sahabat. Umpan siakap memang suka. Okey, yang ketiga umpan cancing nipah sahabat. Ini pun popular ataupun panggilan ruat lah. Cancing nipah ni ada yang jenis halus, ada jenis kasar. Tapi untuk udang ni memang pakai yang saiz halus lah sahabat Yang keempat, cacing tanah. Cacing tanah ni semua insya-Allah lah rasanya dah tahulah, tak ada masalah lah Okey, umpan jantung ayam. Jantung ayam pun boleh buat umpan udahgalah sahabat di mana jantung ayam tu dihiris halus-halus ibarat saiz umpan udang saiz tu panjang gitu. Okey, cuma apa yang saya fahamkan, jantung ayam ni udang galah makannya agak lambat, tapi yang makan tu nanti kasar-kasar, besar-besar bas. Besar-besar bas. Boleh makan, tak masalah jantung ayam Okey, usus ayam. Usus ayam sahabat. Usus ayam ni kita jangan ambil yang usus yang nak sampai ke dah penghujung tu sahabat. Itu yang usus yang dah besar-besar tebal tu. Ambil yang bahagian yang kecil-kecil halus tu, yang masih muda lagi. Usus yang awal-awal yang mengecil tu. Sebab apa usus ayam ni makan lama dia makan besar tu, jangan ambil yang tu. Kita potong, kita ambil yang agak saiz kecil sikit tu. Itu lembut sahabat, macam usus muda lah. Itu sama ada kita potong panjang ini, kita sulam lah. Itu pun menarik minat udang galah. Saya pernah masa tu, pengalaman saya awal-awal dulu, masa belum serius dengan mancing udang, saya nak mancing ikan, mancing bau, pakai usus ayam ni. Saya ingatkan ikan yang sambal sahabat, tapi rupanya yang berat tu adalah udang galah. Okey, yang ketujuh iaitu ikan gapi. Ikan gapi ni kalau nak beli kat kedai kriam memang agak berduit jugalah tapi boleh ikan gapi kita cari kat longkang, kat parit-parit tu, ikan gapi longkang lah yang kita biasa pakai lah. Ikan gapi ni pun saya pernah cuba sahabat masa tu saya ingat saya di Kampung Padang, Tanjung Sedeli, mancing atas jeti Kampung Padang. Saya campak bawah sahabat, guna ikan gapi, saya cocok daripada ekor cocok bawa ke kepala kat depan. Perut ikan gapi tu saya picit sikit, bagi terkeluar perut sikit campak bawah jeti. 3 strike udang saro sahabat, spek biru 3 kali bawah, 3 ekor naik. Sebab apa, ikan gapi ni sahabat dengan bau perut udang galah sadar-sadar memang suka. Dia tuju dulu sahabat. Boleh cuba ini dia gambar udang beras sahabat. Kalau sahabat-sahabat tengok, ini kira baru naik lah ni. Sebab apa, dia jernih nampak jernih lagi tu. Dia kalau kita dah masuk dalam peti sejuk, dia putih. Ini udang pipih
Udang pipih ni pun boleh katakan baru naik juga. Saiz badannya tu bentuk pipih lah. Badan dia panjang-panjang, badan dia panjang-panjang, pipih. Pun popular juga. Ini cacing nipah sahabat, ruat. Sekarang ni ruat dijual dalam beberapa grade lah. Grade yang halus-halus tu, lepas tu grade yang sedang, dan grade yang saiz macam dalam gambar tu tapi panjang-panjang sahabat. Mengikut harga lah. Ada harga-harga mengikut grade lah. Okey, ni cacing tanah lah, biasa sahabat guna. Ini pun udang galah pun suka jugalah. Ini jantung ayam yang kita hiris saiz kecil, memanjang. Macam seperti ruat, cacing tanah dengan jantung ni sahabat, kita kena pakai mata kail yang ada duri pandan, ada buff tadi tu. Usus ayam pun sama, kena ada duri pandan. Dan ikan gapi. Ikan gapi ni kalau ada duri pandan pun okey, tak ada pun tak ada masalah. Tapi kalau kata guna ruat, cacing tanah, jantung, usus ayam, mata kail kena ada duri pandan. Kalau tak ada sahabat, udang patuk sikit je dah mudah lucut, dah terlucut. Okey sahabat. Okey, di sini yang keempat saya masukkan keperluan. Dalam usaha kita nak dapat udang galah ni, yang perlu kita adakan iaitu keperluan. Apakah keperluan ni? Keperluan ni saya bagikan kepada dua sahabat. Yang pertama iaitu keselesaan. Kita mancing lama sahabat, berjam-jam di dalam bot ataupun di tebing. Memang bukannya sejam tak dapat lah. Sejam memang tak turun sahabat. Kalau macam saya sendiri mancing 8 jam, 7 jam, kadang tu lebih 12 jam. Jadi keselesaan tu penting jugalah, jangan diabaikan lah. Sebab apa kita duduk lama. Okey, ranjut, jaring meletak udang galah. Ranjut, kita dapat udang tu, kalau tak ada ranjut terpaksa letak dalam bot. Udang pun tak tahan lama, cepat mati. Tapi kalau kita ada jaring udang ranjut tu, letak dalam tu, jadi udang jangka hayat dia lebih tahan lah, kerana dia berendam dalam air sungai sahabat. Sauh, tali sauh, takal. Mana yang tak guna sauh ni sahabat, ada rakan-rakan di Batu Pahat biasa dia orang gunakan buluh. Buluh dalam 20 kaki, 25 kaki tu, dia orang pakai buluh cocok kat tebing. Sebab dia orang kata pakai buluh, dia orang pakai buluh ni sebabnya mudah nak pindah. Dia orang angkat tu boleh terus gerak. Sahabat, itu beza dia. Cocok kat tanah, sangkut dekat bot, kat enjin, nak gerak, cabut, gerak. Okey. Jadi macam saya pakai sauh dengan tali sauh takal lah. Kerusi. Ada kerusi sahabat. Bila ada kerusi, ada sandar ni agak selesa sikit sahabat. Kalau tak bawa kerusi, duduk atas kong, atas bot gitu, tak ada sandar sahabat, 8 jam tak daya sahabat. Okey, payung. Daripada panas dan hujan, payung perlu. Bila ada payung, takkan nak pegang sahabat, ada stand payung, tapak meletak payung mesti ada juga. Kulbok kotak ais. Kotak ais ni macam saya guna umpan udang beras. Jadi nak tahan udang beras daripada rosak tu, saya buat kotak ais sahabat. Bekas ais saya letak umpan dalam tu. Selain daripada tu, kalau kata saya, andai katalah saya tak pakai udang beras, saya bawa kotak ais ni juga untuk apa? Air minuman, kita nak rasa air sejuk apa semua kan. Kadang tak kopi ke apa kan. Perlu juga kotak ais ni. Ubat nyamuk dan bekas khas. Ubat nyamuk sahabat. Baru ni saya mancing di Parit Sikom. Saya sebelum ni tak pernah guna ubat nyamuk sahabat. Tak pernah guna. Biasa ngadap aje lah. Masa di Parit Sikom tu, biasalah hutan bakau gitu. Bila air surut sahabat, nyamuk power semua keluar. Kat kaki ni bukan kata mau 20 ekor kena harung. Bila dia kaki bawah je habis. Jadi dalam berapa jam kemudian tu, Wak Rosli, kenalan saya, dia bagi pinjam. Dia ada lebih bekas ubat nyamuk, bagi pinjam. Itulah sahabat, bila saya guna, letak seekor pun tak datang sahabat. Letak ubat nyamuk, seekor pun tak datang. Jadi pelajaran untuk saya, memang lepas ni saya kena cari ubat nyamuk. Itu dia beza sahabat. Letak seekor pun tak datang. Jadi lepas saya nak cari ubat nyamuk, saya terfikir tu saya masukkan dalam modul ni lah, untuk perkongsian sahabat-sahabat semua. Okey, bekas cedok. Bekas cedok ni sahabat, dia barat macam gayung lah cedok. Biasa yang bagus, kualiti plastik yang bagus, botol yang simpan asid cuci mozaik tu, plastik dia keras sahabat. Jadi kita potong, jadi pemegang dia tu boleh kita buat cedok sahabat. Kita potong untuk buat cedok air. Jadi kepala penutup dia tu lapikkan plastik supaya tak mudah bocor. Sebab apa? Bekas cedok ni penting. Selain pada kita nak buang air dalam bot, nak buat kencing sahabat, nak buang air kecil tu senang, mudah.
okey, lampu kepala ataupun lampu LED yang kita pasang, hal khusus khusus mancing waktu malam lah, penting. Kalau kata tak mancing malam sahabat, perlu adalah LED kita simpan. Seandainya berlaku apa-apa, tersangkut sehingga melajak ke waktu malam, enjin rosak, apa-apa masalah lah, tapi kena ada standby satu, walaupun tak mancing malam sahabat. Tapi kalau mancing malam, memang sesuai kena ada LED. Seterusnya, ini gambar-gambar contoh ranjut. Sauh, tali sauh ni dia ada saiz. Okey, ada 6mm, 8mm, 10mm. Macam saya guna 8mm sahabat. Agak kenapa besar sahabat sebabnya bila besar sahabat, tangan tak sakit nak tarik sauh sahabat. Sebab apa? Saya jenis pasang takal kat depan. Bila tarik tali halus, sakit tangan sahabat. Bila saya pakai tali yang kasar 8mm, tangan tak sakit sahabat. Lagi halus talinya, lagi pedih sahabat tangan. Itu dia beza. Biasa saya pakai tali jenis benang lah sahabat, jenis benang. Kalau pakai tali yang jenis plastik, tali kambing orang cakap plastik tu, itu sakit tangan. Sakit tangan. Jadi saya pakai yang benang. Jadi dia agak kurang sikit lah. Tapi saya dah pakai sarung tangan ni, alhamdulillah lah. Kalau tidak sahabat, tangan ni macam melecur-lecur lah, gelembung-gelembung. Okey, 6mm, kelebihan dia bila kita campak sauh, tali halus ni dia mudah potong air. Ataupun kita dah sangkut sauh, air yang lalu arus surut ke atau pasang yang menolak bot tu, air potong air lah. Ibarat bot boleh duduk stay diam lah. Kalau saiz yang besar sikit, 8mm atau 10mm, orang kata dia tak potong air lah. Okey, kerusi. Kerusi memancing. Ini kerusi agak selesa sikit. Payung. Payung kalau saya nak cadangkan sahabat, payung double layer macam ni lah, yang 2 tingkat macam ni. Sebab apa? Yang lubang angin tu sahabat, dia memotong angin. Jadi tidak ada masalah payung dia tu terbuka, tak ada dekat ni sahabat. Okey, ini stand kaki payung sahabat, untuk meletakkan payung, stand payung. Kaki payung yang mana jenis ni kita matikan, kita apitkan, kita kapitkan pada kong. Ni dunia skru dia. Ini stainless steel sahabat. Ini hasil tangan pengeluaran daripada sahabat kita juga, saudara Tuah Iskandar. Tuah Iskandar. Saya beli yang ini daripada dia lah. Alhamdulillah, bagus sahabat. Ini kotak ais. Ini bekas ubat nyamuk, dan ubat nyamuk perlu ada bekas sahabat. Kalau terbuka gitu, open gitu sahabat, tak berapa selamat lah. Dan lampu LED kepala, sahabat, kita perlu ada untuk keselesaan. Dan seterusnya, keperluan yang kedua iaitu saya pecahkan pada keselamatan. Okey, keselamatan sahabat. Okey, baju keselamatan, life jacket penting sahabat, sangat perlu. Dayung. Okey, kalau kita pakai enjin, walaupun dah ada enjin sahabat, kena ada dayung. Seandainya berlaku apa-apa, enjin rosak, tersadai, dayung itulah untuk buat kita bawa ke hulu dan ke hilir sahabat. Parang. Parang ni dari segi keselamatan, jika ada binatang berbisa, memberi amaran, melindungi diri kita, itu parang. Kena ada dalam boat fiber ataupun mancing di tebing, perlu ada. Selain daripada itu, kita juga boleh nak cantas pokok-pokok, dahan pokok untuk kegunaan, untuk keperluan kita lah. Okey sahabat. Okey, peralatan semana khusus menggunakan enjin. Okey, peralatan semana saiz yang kita perlukan untuk enjin yang saya dimaklumkan oleh sahabat-sahabat yang pakar biaki enjin ni, semana bersaiz 10 dan 12 sahabat. Jadi saya cuma kongsikan lah. Tapi kalau boleh spekan lebih daripada saiznya, standby kan lah sahabat, tak ada masalah pun. Pembuka pelat, plier, spana-spana yang perlu kita bawa jika yang menggunakan enjin lah. Okey, pemantik api, lighter walaupun tak merokok sahabat, standby. Mungkin ada gunanya satu masa nanti. Handphone, walkie-talkie, ini pun sahabat perlu. Jika berlaku apa-apa, kita terpisah daripada kawan-kawan lain dan mengalami masalah, apakah alat komunikasi yang kita perlu? Inilah. Kalau handphone tak ada lain, itulah walkie-talkie. Ubat-ubatan, ubat-ubatan ni kalau ada yang penyakit dah tinggi macam mana, bawa lah ubatnya. Tapi kalau tak ada penyakit kronik, bawa standby lah. Panadol, ubat-ubat demam, ubat sakit kepala, minyak gamat, bawa lah, standby lah. Kita tak tahu kok ada kecederaan, kecil-kecilan tu boleh membantu kita lah untuk mengurangkan kesakitan, insyaAllah sahabat.
Okey, ini dia life jacket, dayung, parang, spana, lighter, walkie-talkie, ubat-ubatan. Okey sahabat, itu sahaja perkongsian dari saya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang follow daripada episod pertama sehingga episod ketiga ini mengenai keperluan memancing sahabat. Bagi pada yang baru mula, insya-Allah follow lagi selepas ni, ikuti saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen jika dia bermanfaat. Maklumkan pada kawan-kawan sahabat-sahabat yang masih lagi baru, yang ada keinginan untuk berkecimpung dalam dunia mancing udang galah, bagi tahu mereka boleh tonton channel saya, sama-sama support sahabat, sama-sama support. Apapun sahabat, ilmu yang saya sharekan ini bukanlah untuk menunjuk sahabat, hanya niat untuk berkongsi bagi anda yang baru, mencetuskan idea pada anda apakah yang perlu ada dalam kita memancing sahabat. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi. On tak on, kasih on. Bye bye. Assalamualaikum.